ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi tamim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi bersama-sama solat berjemaah dan seterusnya menyambung siri kuliah kita, kitab Idaman Penuntut. Idaman Penuntut, Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Muka surat berapa? Hak Jawi. Dia salah buat tab ni sebenarnya. Tak ada dalam ni. Apa? Muka surat berapa? Bab berapa? Bab apa? Tajuk besar. Qalbu tengok muka surat apa? Salah buat tab dalam, tak ada, tak simpan. Tajuk besar. Qalbu, tajuk besar apa? Qalbu. Qalbu. Iman Allah Ta'ala. Sepatutnya dalam ni salah buat. Okey, qad aflaha man zakkaha. Situ. Oh, situ qad aflaha man, baca situ. Situ Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Qala Allah ta'ala, firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Dapat artinya sungguh dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Artinya membersihkan akan jantungnya daripada kelakuan-kelakuan yang dilarang. Ni sifat-sifat tercela. Jantung hati dia tu bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Macam mana nak bersihkan hati daripada sifat-sifat tercela? Perbanyakkan ibadah, perbanyakkan zikir, bersedekah, perbanyakkan amalan, solat, baca Al-Quran. Itulah membersihkan hati. Jadi Allah Ta'ala kata aflaha man zakkaha, berjaya, sungguh qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjaya orang yang mensucikannya. Dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, artinya bersuci itu separuh daripada iman. Memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Itu at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Di antara suci di sini ada dua. Bersuci ni ada dua, yang zahir dan yang batin. Yang zahir itulah yang kita buat itulah, mandi, berwudu, tu bersuci dan bersih, jaga kebersihan daripada kotoran dan najis. Itu bersih yang zahir. Satu lagi bersih yang batin, bersih batin, najis maknawi. Sifat-sifat tercela yang terdapat yang ada di dalam ni kita buang. Kita bersihkan sifat-sifat hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu dipanggil najis maknawi. Dengki, takabur, riya, ujub, tamak, contohlah. Itu sifat-sifat kotoran maknawi yang terdapat di dalam kita, dalam hati ni. Jadi kita kena bersihkan dia, buang. Jangan memberi faham sempurna iman itu adalah dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada dikasih oleh Allah Ta'ala. Bersihkan jantung ni daripada apa yang Allah Ta'ala tak kasih. Bersihkan jantung ni daripada hasad, bersihkan jantung ni daripada bakhil, bersihkan jantung ni daripada tamak, bersihkan jantung ni daripada suka kepada pujian, suka masyhur, suka kemegahan. Bersihkan jantung ni, Allah Ta'ala suka.
Contoh bersih. Dan bahawasanya dan hanya saja menghiasinya, dan menghiasinya dengan kelakuan yang dikasih, yang kasih ia akannya, yang kasih Allah akannya, akan dia kelakuan. Contohlah, jadi kita bersihkan hati ni daripada sifat-sifat yang tercela, dan seterusnya menghiasi hati pula, hati ni dengan sifat-sifat yang terpuji yang dikasihi oleh Allah. Kan, bakhil, kita bersih daripada bakhil, ganti dengan pemurah. Kan, bersih daripada riak, ganti dengan ikhlas. Bersih daripada pengecut, ganti dengan berani. Contohlah, bersih daripada bongkak kepada tawaduk, ganti dengan tawaduk. Kan, buang bongkak, hias dengan tawaduk. Itu yang Allah Ta'ala nak. Kan, Allah Ta'ala kasih macam tu. Macam tu. Maka membersihkan itu setengah daripada iman. Membersihkan hati, kan, jantung ni daripada sifat-sifat yang tercela, itu setengah ataupun sebahagian daripada iman. Kan, seperti menghiasinya itu setengah iman. Contoh, dalam perhimpunan keduanya itu iman yang sempurna. Perhimpunan keduanya itu merupakan iman yang sempurna. Apa himpun keduanya? Buang sifat yang tercela satu, hias dengan sifat yang terpuji. Himpun daripada dua ni, itu iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Bersihlah. Itulah. Duk riak-riak, buang riak, ganti dengan ikhlas. Kan? Bongkak, buang bongkak, ganti dengan tawaduk. Dengki, ganti dengan kasih. Bakhil, ganti dengan buang bakhil, ganti dengan apa? Pemurah. Kan, tamak, buang tamak, ganti dengan qanaah, cukup. Kan, itulah tu dua ni. Ada dalam hati cantik. Kan, dipanggil buang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela yang ada dalam jiwa kita, dipanggil takhalli, mensunyikan jantung hati kita daripada sifat-sifat yang tercela, takhalli. Kemudian dipanggil tahalli, dah buang sifat-sifat yang tercela tadi, tahalli, hiaskan pula dengan sifat-sifat terpuji, ikhlas. Kan, buang kedekut, ganti pemurah. Buang riak, ganti ikhlas. Buang bongkak, ganti tawaduk. Kan, buang bongkak tu dipanggil takhalli, ganti dengan tawaduk dipanggil tahalli. Kan, takhalli, tahalli. Proses. Itulah takhalli dan tahalli. Barulah dapat tajalli. Kan, takhalli, tahalli, tajalli. Tajalli ni dia nyata kebesaran Allah dalam hati dah, jiwa dia. Itu disebut man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Maksudnya apa? Dia kenal diri dia lemah, barulah dia nampak kebesaran tu, kehebatan, kekuatan Tuhan. Dia kenal diri dia kotor, dia kenal diri dia penuh dengan kecelaan, barulah dia kenal Allah penuh dengan sempurna, bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Tentulah dia kenal diri dia lemah, dia kenal, barulah dia kenal, dia nampak diri dia lemah, barulah dia nampak kuatnya Allah. Macam tu. Dia kenal diri dia miskin, barulah dia kenal Allah Ta'ala kaya, ya. Ambil tarikat membersihkan hati. Betul lah. Macam mana? Ada, kena cari. Kan, tariqah ni dia macam madrasah lah. Madrasah, satu disiplin. Masing-masing madrasah ada disiplin tertentu, bacaan-bacaan aurat-aurat tertentu untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela. Nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala ni, hati kena bersih. Tak boleh ada sifat-sifat mazmumah, hati kena bersih. Jadi masuk tarikat, masing-masing tarikat ni ada disiplin tertentu, disiplin kaifiat tertentu membersihkan hati. Carilah.
kena cari guru mursyid lah. Kan guru mursyid yang boleh bersihkan hati, yang bukan boleh bersihkan hati, Allah Ta'ala lah yang bersihkan hati ni. Maksudnya yang akan talkinkan kita wirid, akan talkinkan kita wirid kaifiat tertentu, amalan-amalan tertentu yang kita amalkan untuk bersihkan hati. Itulah. Kena berguru lah. Kalau ikut cara betul dia, kena berguru. Tak ada berguru lagi, baru berzikir 100 duk puasa wali lah. Kena ada guru. Kan kita nak berzikir ni, zikir ada dua. Satu berzikir nak bersihkan hati, nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, tu zikir. Yang kedua, zikir dia bilang pahala. Bagus tu, dua-dua bagus. Kan dia kira pahala. Zikir untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala tu dipanggil zikir darajat. Zikir untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dipanggil zikir darajat. Ada dalam tariqah lah, tarikat. Zikir untuk mengira-ngira, membilang-bilang pahala, kan itu dipanggil zikir hasanat. Zikir hasanat ni bagus. Dia termasuk dalam ruang lingkup ikhlas. Masih lagi ikhlas, kira pahala kan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sudahi dengan Allahu akbar kabira sampai habis. Kan maka terhapuslah dosa dia, walaupun dosa dia sebanyak buih di lautan. Bagus, baik, dan dia ikhlas, termasuk dalam bahagian ikhlas. Tapi lebih daripada tu, dia berzikir, dia beramal untuk mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Kan untuk bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, ganti dengan sifat-sifat yang terpuji, hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Yang ni nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, yang ni zikir darajat. Yang ni lebih kepada berhajat pada guru yang bimbing lah. Guru yang bimbing. Sebab dia ruh orang yang macam ni banyak gangguan syaitan lah. Gangguan syaitan banyak. Kan orang yang nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala ni, dia macam gula. Syaitan-syaitan ni macam semut. Syaitan-syaitan ni, iblis-iblis nak kacau ni, dia macam semut. Macam tu lah. Kita kalau nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, kita macam gula waktu tu. Syaitan-syaitan ni semut. Dia mari hurung habis. Sebab tu kena ada jamaah, kena ada kumpulan, dipanggil kawan, member sekapal dia panggil. Member sekapal, kena ada guru. Tengok semua. Seorang-seorang tak boleh, seorang-seorang jadi lain. Duk perasan banyak. Kalau seorang-seorang perasan. Kalau ada guru tak apa. Guru bagus. Tu tarikat dia panggil. Tarikat zikir untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Itulah, kena ada kan guru lah. Tak ada guru, dia jadi tak betul. Dan tarikat ni semua mesti yang sesuai dengan syariat, yang kena dengan syariat Rasulullah SAW. Kalau lari, yang tu bukan dia lah. Yang tu bukan dia. Kan? Bukan dia. Zikir campur lelaki perempuan, tutup lampu, tu semua bukan dia lah tu. Kan? Tutup lampu lelaki perempuan dalam satu, yang tu bohong lah tu. Kan? Dia mesti ada ikut undang-undang syariat. Mesti kena dengan syariat. Kan? Carilah guru tariqah, guru mursyid. Dalam kitab Khalilatul Bahiyah, syarah dia tu, Syekh Sawi, dia sebut kena cari guru mursyid, guru yang dapat bimbing hati kita ni, yang dapat tarbiyah kita supaya bersihkan hati. Kena cari. Kalau tak jumpa, berselawat, perbanyakkan selawat. Kalau tak jumpa, mudah-mudahan dengan memperbanyakkan selawat tu, kita dapat jumpa guru mursyid. Kan, guru yang dapat tarbiyah hati kita, yang boleh mendidik hati. Macam dia jaga kita lah, kan. Makan banyak sangat, kurangkan makan katanya. Kan ni banyak sembang ni, dia jagalah. Dia jaga semua benda-benda yang syariat lah, benda-benda yang syariat ni untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Kalau yang lari pada syariat tu, yang tu bukan dia. Yang tu yang risau tu. Hak tak betul. Hak tak betul tu yang kita risau. Yang betul alhamdulillah kita ikut lah. Cari guru mursyid, bersihkan hati. Apa dia panggil tadi? Proses takhalli, kan,
bersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Kemudian tahalli, hiaskan pula dengan sifat-sifat yang terpuji, baru dia boleh dapat tajalli, iaitu nampak tahqiq kebesaran Allah Ta'ala tu. Dia ainul yaqin, ainul yaqin ataupun haqqul yaqin, dia dapat situ. Itu yang disebut, kalau dia kenal siapa yang kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Artinya dia dah kenal betul diri dia lemah, sampai barulah dia nampak kuat ya Allah. Dia kenal betul diri dia fakir, miskin, barulah dia nampak kayanya Allah. Kalau kita tak nampak betul-betul kita ni miskin, kita takkan nampak betul-betul kekayaan Allah. Kan? Kita tak nampak betul-betul kedilnya kita tak nampak kedilnya kita tak nampak besarnya Allah, maha besarnya keagungannya. Contohnya itu dia kata, siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Kita ni tak betul-betul kenal diri lah. Sebab tu kita tak kenal Tuhan, tak benar-benar mengenal diri. Kalau dia benar-benar mengenal diri, dia kedil, dia akan nampak kebesaran Allah, keagungannya. Macam tu lah. Tapi ada syarat banyak lah. Di antaranya fardu ain, kan dia kena belajar lah fardu ain, kan akidah yang fardu ain tu dia kena tahu lah, kena tahu semua. Dan kena ada guru. Dah ada guru tak payah langkah pula, tak payah langkah guru, kan lawan guru, melawan cakap guru tak jadi. Gitu lah. Kena carilah guru syik. Dan kalau ikut pesanan dalam kitab tu, sementara tak jumpa, perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkah selawat tu kita jumpa lah ya. Kemudian disebut dalam kitab yang sama, setengah daripada ahli-ahli Yaman tu, daripada kerana banyaknya berselawat, terlalu banyak selawat, sampaikan mereka tidak perlu perguru lagi, kan, tak perlu guru. Selawat terbimbing, hati mereka terbimbing, perjalanan mereka terbimbing. Terbimbing, kan. Kalau tak jumpa lah, kalau dah jumpa, pergi guru, duduk, kan, duduk dengan dia tolong lah, kan, jaga kita. Penting, kan, siapa yang bertarikat, kan, contoh duduk bertarikat ni, kan, ambil tarikat, baca kitab seorang-seorang. Baca kitab ikam, baca, janganlah kamu mentadbir dirimu. Kalau jangan kau takbir, kalau kau nak takbirlah supaya kau tidak takbir. Dalam kitab ikam, kan, tentang doa, tidak berdoa, baca. Dia pun nak buat lah. Tu tak berguru, kan, dia pun nak buat. Tak usah takbir, duduk saja. Kan, tak berdoa, kan, tak berdoa. Pergi jumpa guru seminggu sekali, kan, seminggu sekali pergi jumpa, ada perjumpaan, guru berzikir bersama-sama guru, riadah. Lepas tu guru bagi tazkirah, guru jagalah. Baca kitab ikam tu sendiri, kata. Baca sendiri, elok. Kata, nak jatuh gaung, dia kata. Nak jatuh gaung, baca sendiri. Banyak doa, kena banyak doa. Kita ni kena banyak doa. Siapa yang tidak berdoa kepada aku muka kepada mereka. Dia jaga kalau kita ni nak jatuh daripada landasan. Tu katalah dia tak guru, dia tak menghadap guru dia seminggu sekali, duduk tersesat situ, nampak tak? Tu kepentingan guru, kan, akhirnya dia dengar, kena banyak berdoa, kena banyak berdoa, kena ikhtiar, kena berusaha, kan, kita ni bukan di tempat tu, ada huraian dia yang tersendiri, kan, nanti jadi jabariyah dan sebagainya, kan. Kalau tidak, banyaklah yang jadi tak betul kalau tak guru, ataupun ada guru tapi dia langgar guru dia, kan, dia langgar guru. Guru dia tak gibat, dia buat, jadi lain. Bersihkan hati.
Dia benda ni tak pelik-pelik pun, bukan benda pelik-pelik. Tariqah ni dia syariat dia kan. Bersihkan hati, ikut syariat, ikut ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah, berkasih sayang, kan, menziarahi orang mati, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, memberi salam, tembakan senyuman. Itulah tariqat kan, berguru dan mengamalkan syariat. Guru bagi talqin kan, kaifiat-kaifiat zikir menurut ajaran syariat. Berzikir banyak-banyak untuk bersihkan hati. Dan dia jaga kita kalau kita nak kalau kita nak tersasar, nak salah kan, dia jaga. Tu je lah. Bukan benda pelik-pelik. Tengok kawan tu terbang, kawan ni terbang, boleh berubat orang, bukan yang tu. Boleh buat magic. boleh buat magic, ada juruh tu, juruh ni. Tu bukan tarikat, tu bukan tariqah. Bukan. Ni apa pengajian ilmu tarikat ni? Pengajian dia kita duk belajar ni. Kitab Nawar Bagi Hati, Minhajul Abidin, ni tu. Bersihkan hati, kaifiat-kaifiat ijtihad untuk membersihkan hati macam mana. Kan, kurangkan makan, jangan terlalu kenyang, jangan cakap terlalu banyak. Itu amalan tarikat kan. Bukan yang pelik-pelik kan, mengaku wali, mengaku Imam Mahdi, mimpi tu mimpi ni. Bukan yang tu. Kita selalu dimomokkan tarikat tu kau yang macam tu. Bukan kan, melazimi syariat, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang pelik-pelik kan. Bukan boleh ada dapat juruh tu, juruh ni, boleh bubat tu, bubat ni, kan, dapat pangkat tu, pangkat ni, pangkat wali tu, wali ni. Bukan hal tu. Apa pengajian ilmu tarikat ni yang kita duk belajar ni? Bersihkan hati, cara nak bersihkan hati. Apa sifat-sifat yang tercela, apa sifat-sifat yang terpuji di sisi Allah. Itulah. Ada di Kelantan, gambarlah kisah lah. Tengah-tengah guru bagi tazkirah ni, saya satu anak murid dia angkat tangan. Guru, hari ni saya nak isytihar. Ambo nak isytihar di Ambo Imam Mahdi. Di Kelantan, Ambo Imam Mahdi. Dia mengaku Imam Mahdi kan. Guru dia ambil kakak, ikat kat bawah, ikat kat tiang. Mu bukan Imam Mahdi? Aku Imam Mahdi, kata dia. Kan, tak tahu jadi kat situ kat mana, pasal apa tak tahu. Dia langgar guru dia ke apa ke kan. Guru dia tak bagi buat, dia buat ke, langgar syariat lebih kurang ke, tak tahu, Allah alam. Tapi bukan salah amalan ni, amalan syariat lah, untuk bersihkan hati kan. Aku Imam Mahdi. Dan bukan benda-benda yang pelik-pelik. Benda-benda tarikat ni bukan pelik-pelik. Bukan benda boleh terbang, bukan benda boleh nampak hantu, bukan benda boleh keluarkan ular daripada bumi, bukan benda yang boleh dapat sembang dengan orang bunian, kahwin dengan orang bunian, dapat minyak tu, dapat minyak ni, dapat batu tu, dapat batu ni, ada orang jaga, ada khadam. Bukan yang tu cita-cita tarikat. Bukan yang tu cita-cita tarikat. Bukan. Contohlah, bukan pasal dapat kawan dengan jin, dapat jumpa ketua jin, dapat jumpa wali kutub, dapat jumpa dengan Rasulullah hari-hari, setiap malam, setiap saat mengaku jumpa Rasulullah hari-hari. Bukan yang tu ilmu tariqah. Ilmu tariqah ni hak kita belajar ni. Betul. Bukan yang selalu kan, sebab orang kita ni suka hak pelik-pelik. Suka yang pelik apa? Yang suka pelik-pelik kan, boleh terbang, boleh juruh orang, boleh tangkap jin masuk dalam botol. Tu bukan ilmu tarikat kan. Boleh tangkap jin masuk botol, boleh tanya pula nak tahu kat Mekah ke, nak tahu kat Madinah. Nah, boleh tanya pula. Tu bukan ilmu tarikat, bukan dia. Bukan. Boleh jumpa suluh bidah, bukan dia. Itu bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu tasawuf. Bukan. Sekarang ni banyak macam tu lah kan. Cerita pasal wali tu, wali ni nak jadi wali kutub, jumpa wali kutub. Jumpa malaikat, jumpa Rasulullah setiap saat kan. Nabi Khadir. Hak tu ya cerita dia. Bukan yang tu. Apa dia ilmu tarikat ni, yang ni. Bersihkan hati, sifat-sifat mazmumah, bersihkan daripada sifat mazmumah, hiaskan dengan sifat-sifat mahmud. Dah. Habis. Cari dapatkan guru mursyid.
Benda dia tadi hilang lah, sembang hilang. Okey, kemudian sebelum ni disebut secara ijmal, kan, hasad dengki, kikir, perkara-perkara yang dia nak bahas, kan. Sekarang ni dia ambil satu-satu pula. Bab yang pertama pada menyatakan syarhut ta'am, artinya sangat loba atas makanan, kan, suka makan, gemar makan. Ini di antara gemar makan ni di antara benda penyakit juga yang boleh kan menguatkan syahwat di antaranya, kan. Bila kita makan di antaranya perut kita berat. Bila berat malah nak buat ibadah, ngantuk lagi. Kan, banyak makan. Ada banyak makan kena, kan. Setengah guru-guru ada disebut dalam kitab tasawuf, kan, guru yang dulu-dulu dia tak marah anak murid dia makan banyak, sebab anak murid dia kerja keras, kerja berat, dia suruh anak murid dia makan. Tapi kemudian pecahkan pula dengan zikrullah, dengan memperbanyakkan zikir, kan. Nak halang makan tak boleh sebab kerja berat, kan, kena makan. Tak apa makan banyak, kan. Tapi pecahkan pula dengan zikrullah. Tapi makan banyak tu pun ada sebab lah, ada pasal, sebab kerja berat. Kerja berat kena makan banyak. Tak makan melelong, kan. Kan lah. Okey, ada apa-apa boleh tanya? Tidak, saya cakap seorang adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Di antara daripada asal kejahatan, kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan, kerana daripadanya terjadi keinginan faraj. Kemudian apabila mengerasi ia oleh keinginan makanan, dan keinginan jima, kan. Jadi daripada keinginan makan, maka kuat keinginan faraj dia, kuat keinginan untuk jima, dan semua tu memerlukan harta, maka dia kuat bekerja mengejar harta. Kan. Banyaklah benda-benda boleh bawa kepada boleh bawa kepada kejahatan lah. Banyak makan. Betul lah. Bila dikerasi keinginan jima, kan, nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Bila nak jima, nak memenuhi, dia banyak makan tu menarik dia kepada keinginan jima. Bila keinginan jima dia kuat, benda tu akan menarik dia untuk loba kepada harta, nak cari harta yang banyak. Sebab nak jima nak kena ada harta, kan. Kerana tidak dapat menunaikan dua keinginan, iaitu makanan dan jima, melainkan dengan harta, kan. Melainkan dengan harta, kan. Makan banyak menarik kepada keinginan jima, kan. Kemudian nak penuhi dua keinginan ni, makan banyak dan jima ni, dia perlu kejar harta, perlu ada harta yang banyak, kan. Betul tak? Kan, perlu pada harta yang banyak. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan ini melainkan dengan harta, dan terjadi daripada ingin kepada harta itu ingin kepada kemegahan. Bila dapat harta, dia bawa kepada megah, nak kepada harta, nak kepada kemegahan. Kerana sukar mengusahai akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Bila kita dah dapat usaha harta, dia akan datang megah, kan. Punca daripada apa tadi? Punca daripada kuat makan. Kuat makan, kuat keinginan jima, kuat keinginan makan, menuntut dia supaya nak harta, kan. Kejar harta, maka dia dapat juga sekali package dengan megah. Dapat package dengan megah. Kemudian apabila dia menuntut akan harta dan kemegahan dan mendapat ia keduanya, nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Bila dia dapat harta dan dapat megah, maka pada dia banyak sangatlah kebinasaan diri dia. Contohlah,
Punca daripada apa tadi? Punca daripada makan. Okay. Makan menarik keinginan jima. Untuk memenuhi keinginan makan dan keinginan jima, dia kena cari harta. Dapat harta, pakej dengan megah. Bila berhimpun harta dan megah, banyaklah kejahatan-kejahatan pada diri seseorang. Betul kan? Alhamdulillah. Dia akan ada tamak, dia akan ada kasihkan dunia, cintakan dunia, dia akan ada panjang angan-angan, semua ada kat dia. Bila dia dapat harta dan megah. Harta dan kemegahan. Ada harta tak apa, jangan megah. Ada harta tak apa, harta jangan masuk dalam hati. Ya. Jangan masuk dalam hati, sembang boleh lah. Lah. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia keduanya, nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Seperti apa? Seperti riak, nak menunjuk-nunjuk, takabur, bongkak, kan, dengki pula dengan orang lain yang lebih daripada dia, dan berseteru, bermusuh-musuhan, kan, dan lain daripadanya. Itu kejahatan yang timbul, yang boleh ada pada seseorang dengan mudah apabila seseorang tu ada pada dia dua benda, kekayaan dan kemegahan. Kan, bila ada kekayaan, kemegahan ni, dia boleh ada takabur, dia boleh ada hasad dengki pada orang yang lebih pada dia, kan, dia boleh ada riak, boleh ada berseteru, permusuhan, boleh ada macam-macam, kan, kemegahan, apa namanya, cinta dunia dan sebagainya, panjang angan-angan, dan sehingga dia jadi lali dengan dosa-dosa. Alhamdulillah. Dan lain daripadanya. Ni daripada apa? Menurut menurut susunan Imam Ghazali ni, punca daripada apa? Makan banyak. Macam mana hari tu kita cerita, makan ni paling setidak-tidaknya bagi orang awam macam kita, sekurang-kurangnya orang awam macam kita ni, sepertiga makanan, sepertiga minuman, air, sepertiga lagi untuk bernafas dalam kantung perut tu. Itu sekurang-kurangnya, kan, sekurang-kurangnya bagi kita orang awam. Dapat amal tu padu memang bagus lah. Dapat amal tu bagus. Kan. Apa perkataan yang masyhur, makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan. Dapat buat yang tu cantik. Sihat pun sihat. Kan. Kan. Payah nak buat, payah ke mudah? Susah ke senang nak buat tu? Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Hai. Tapi benda ni tak dosa, dia tak sampai dosa. Makan sampai kenyang tak dosa. Dia, tapi boleh membawa kepada dosa. Kan, tak dosa, boleh membawa kepada dosa. Kalau tak membawa kepada dosa tak apa. Kan. Contohnya makan sampai kenyang dah tak semayang, malas dah semayang. Itu contoh kenyang yang boleh membawa kepada dosa. Makan kenyang berdosa tak? Tak berdosa. Tak berdosa. Dia makruh. Kan, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan kau melampau. Larangan tu larangan makruh. Kan. Tapi ingatlah, boleh membawa kepada dosa. Kan. Boleh membawa kepada dosa. Di antaranya ni lah, kan, macam yang dicerita oleh Imam Ghazali, makan kenyang, kan, lalu makan sampai kuat keinginan jima, sampai itu mendorong dia untuk mencari harta, lomba kepada harta, cari harta, dapat pula, maka berhimpun pada dia megah dan harta dan kemegahan berhimpun. Bila ada harta dan kemegahan, banyak kejahatan-kejahatan yang akan berkumpul kat dia. Dia akan ada dengki, dia akan ada takabur, bongkak, dia akan ada berseteru, cinta dunia, panjang angan, banyak kebinasaan yang ada kat dia. Punca daripada makan tadi. Dah.
Jadi dia, saya ingat masa saya belajar dulu, bukan kita nak kurang makan ni, bukan boleh sekaligus payah kan. Sekaligus tu susah. Kalau hari ni, hari tu dah cerita kan, biasanya kita satu hari 5 pinggan lah, contoh. Satu hari 5 pinggan, jadi kurang lah sikit-sikit. Hari ni 5 pinggan kurang sesuap, kan. Besok 5 pinggan kurang 2 suap, sikit-sikit, kan. Agak-agak tak boleh tambah balik. Kan, dia bukan itu contohnya, boleh je buat cara mana pun. Biasanya 5 pinggan. Okey, kurangkan 5 pinggan, setengah 5 pinggan kurang 1 sudu kecil. Contoh kan, contohlah. Kurang sikit-sikit. Dia sikit-sikit, nak buat sekaligus payah. Sekaligus boleh lah, siapa boleh buat, alhamdulillah. Tapi sikit-sikit, kan. Itu cara dia lah, di antara cara dia sikit-sikit. Kan? Lawan nafsu. Lawan. Dia cara apa nama, nak bagi tip lah, tip nak lawan nafsu. Kan, tip nak lawan nafsu ni, di antaranya kita jangan ikut kehendak dia. Kan, contohnya apa? Kita singgah kedai, nafsu nak teh ais, order sirap. Duit ada nak order teh ais ni, tapi jangan order teh ais, order sirap. Tu tip lah, tip. Tak berdosa pun minum teh ais. Tapi tip, masa saya belajar dulu, dia kata macam tu lah. Guru saya kata, di antara tip nak lawan nafsu ni, jangan ikut cakap dia. Walaupun bukan benda-benda yang haram pun, tu tip ya, tip. Ni tip lah, bukannya kata haram minum teh ais tu. Hari ni hati duk teringin nak pakai baju warna hijau, kan, teringin baju lawa, tak usah pakai hijau, pakai baju yang kita tak mau, ni warna hitam ni. Contohlah, contoh. Kan, tu tip lawan kehendak nafsu, sikit-sikit, kan. Ni dak ikut je, kan, ikut semua dia nak ikut. Jadi apa nama, terbiasalah. Cuba biasa lawan dia, biasakan lawan dia. Nanti dalam perkara-perkara yang harus tu, yang kecil-kecil tu kita lawan dia, nanti insya-Allah perkara-perkara yang berat, yang bawa kepada haram dan sebagainya pun kita boleh lawannya dengan mudah, insya-Allah. Tu tip lah, tip lawan nafsu. Enggak. Jadi berhimpun apabila dia dapat kedua-dua ni, dia dapat harta dan dapat kemegahan, maka berhimpunlah banyak kejahatan pada dia. Di antaranya dia nak menunjuk, takabur, bongkak, kan, megah, kan, bongkak. Orang lain semua rendah, dia tinggi. Dia yang hebat, yang lain tak hebat. Dengki ni tak suka orang lain dapat nikmat. Dia bercita-cita supaya nikmat orang lain tu hilang. Itu dengki, hasad. Berseteru, bermusuh, kan, bermusuh lah. Tengok kawan tu lebih sikit atas, dia mulalah tak puas hati, kan, cari pasal dan sebagainya. Kejahatan ni ada apabila berkumpul pada seseorang tu kemegahan dan harta. Dan tempat keluar semuanya itu perut. Punca daripada kejahatan tu daripada perut lah. Makan banyak tadi, kan, perut lah. Punca daripada apa? Perut. Keinginan perut, makan banyak. Keinginan faraj, menarik pada keinginan faraj. Kemudian untuk memenuhi tuntutan perut dan faraj, dia bekerja untuk dapat harta banyak, kan. Bila dapat harta banyak, dia ada megah pula, package harta yang banyak dan megah. Bila megah, kan, banyaklah kejahatan pada dia. Di antaranya yang disebut di sini dengki, kan, riak, takabur, bongkak, berseteru, bermusuh di antara satu sama lain, dengki, kan. Punca daripada apa? Punca daripada apa? Perut. Aku nak makan banyak tak jadi lagu ni pun. Tak nak, tak apa, alhamdulillah, kan. Macam syukur Allah Ta'ala jaga. Maka kerana ini membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lapar
Rasulullah pandang, tak pandang enteng. Rasulullah pandang benda besar. Beramal dengan berlapar ni. Kan? Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabba ila Allah ta'ala min al-ju' wal 'atsh." Kan? Artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah daripada lapar dan dahaga. Amalan yang tak ada amalan yang lebih dikasihi oleh Allah Taala berbanding lapar dan dahaga. Puasa lah di antaranya. Kan? Sebab apa? Sebab dia mengecutkan nafsu. Junah, benteng. No? Lapar dan dahaga. Sebab dia kecut. Nafsu jadi kecut. Tak nak mood nak buat jahat. Kan? Bila lah lapar dan dahaga. Tengok kita belum puasa macam mana. Duk koyo anak-anak hak nakal tu. Kalau dia puasa duduk senyap gitu. Kan, kalau tak puasa lompat sana lompat sini kacau adik dia. Bagi dia puasa enggak, duduk senyap. Tu. Apa dia? Lapar dan dahaga. Bagus. Ya. Boleh buat dia ni kita amalan kita di antaranya puasa. Isnin Khamis, puasa hari putih, kan? Puasa lah. Itu satu. Ataupun lagi bagus puasa selang sehari. Kan, itu adalah amalan lapar dan dahaga kat situ. Kan, puasa. Kalau tak boleh puasa, kita boleh beramal dengan amalan berlapar. Apa dia? Makan tak kenyang. Kan? Boleh beramal dengan amalan berlapar. Contohlah. Tapi dengan niat yang betul lah, niat ibadah. Kan, supaya nafsu aku tak kuat untuk buat dosa. Kan, supaya aku kuat untuk beribadah. Niat betul. Jangan niat nak kurus badan tak dapat apa. Niat nak kurus badan supaya nampak cantik. Yang tu tak dapat apa, tak nak lah pahala. Kan? Niat untuk badan ringan, beribadah dan kurang mood nafsu untuk buat dosa, tak ada. Kan? Berlapar. Makan tak kenyang. Kan? Makan tak kenyang. Dia tak puasa, tapi makan dia tak kenyang. Itu amalan dia tu. Tapi lebih tinggi amalan puasa lah. Lebih tinggi puasa. Tapi kalau dia tak boleh puasa, dia boleh beramal dengan yang nombor 2 ni. Apa dia? Amalan makan tak kenyang. Makan tak kenyang. Apa dipanggil? Lapar dan dahaga. Tak biasa ya. Kan? Betul lah. Orang soleh dulu berlapar, berjaga malam, beribadah lah. Beruzlah, artinya mengasingkan diri dia daripada orang-orang yang boleh membawa kepada dosa dan lalai dan kelalaian dan dosa. Dan diam ni maksudnya tidak bercakap melainkan yang bermanfaat. Ada 4 ni cantik. Apa dia? Berlapar ni puasa ataupun makan tak kenyang. Berlapar. Berjaga ni maksudnya bangun malam tahajud, bermunajat dengan Allah Ta'ala. Berlapar, berjaga, beruzlah ni mengasingkan diri daripada orang-orang yang boleh melalaikan dia, orang-orang yang boleh membawa dia kepada dosa. Lagi diam ni tak bercakap melainkan perkara yang bermanfaat. 4 ni, ada 4 ni cantik. Siapa boleh buat? Bagus. Kan? Ada 4 ni. No? Tapi itulah, dia kena ada orang tengok dia lah. Tak, orang jaga dia lah. Guru. Kan? Kalau dia buat sendiri-sendiri, kan, saya rasa lah seminggu dia dah berasa dia wali lah. Kena ada guru. Kena ada guru bimbing. Sekali tak ada apa-apa, duk berasa wali lah. Duk berasa diri dia hebat. Kan, sisih kawan tu, dia tak ada apa, tengok ada aku. Tak pakai serban pun ada isi. Aku berisi, dia pun ni tak ada isi. Tu kalau tak ada guru lah di antaranya. Contohlah, hebat aku tahajud. Lepas tak tahajud. Lepas tak tahu aku tahajud. Contohlah, tu kalau tak ada guru. Nak amal 4 ni.
Kena ada guru lah. Gitu lah. Nak jaga dah, kok dia terlajak. Noh. Ni. Penawar bagi hati ni. Saya ajar je. Bagi tahu, sampaikan je setakat yang saya tahulah. Saya sampaikan. Tapi mendidik, guru yang mendidik dengan penawar bagi hati tu, hak tu payah tu, hak tu yang guru musyrik tu, yang boleh didik kita dengan isi-isi penawar bagi hati, kitab penawar bagi hati ni. Dapat guru tu hebat lah. Saya ni tukar sampai lah. Hak saya faham, saya sampai, tak faham, tak tahu. Macam tu je lah, setakat tu je lah. Tapi nak yang musyrik ni, dia mendidik kitab ni. Dia mendidik kita kurang makan, dia mendidik kita menggemar, dia bagi motivate pada kita untuk gemar beribadah, gemar pada akhirat, bencikan dunia-dunia yang melalaikan kita daripada akhirat. Kan? Hak tu kan, nak cari yang tu. Yang boleh tekan, dorong hati kita gemar kepada akhirat, kan? Gemar kepada Allah Ta'ala, tak mau dosa, kan? Hak tu, maknanya dia mendidik dengan ni lah, dengan isi-isi kandungan kitab penawar bagi hati, kan? Mendidik, bukan sekadar mengajar tapi mendidik. Itulah hak tu, cari yang tu. Habis noh. Ada apa-apa? Ada apa-apa tak? Mana dia tadi? Okey. Habis ya? Ada apa-apa soalan? Tak nak noh. Kita habis penggan ni sikit, baca sikit ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, Sayyidul a'malil ju', penghulu segala pekerjaan itu lapar. Penghulu amalan ialah lapar. Daripada lapar tu dia boleh memperbanyakkan amalan dia, kan? Boleh memperbanyakkan amalan. Dia lapar. Orang kenyang boleh banyak amal tengah kenyang. Kenyang tak boleh, tak boleh pergi mana, tak tahu mana, kan? Tapi kalau dia lapar, maksudnya tak kenyang lah, kan? Tak diganggu dengan kenyang dalam perut, dia boleh memperbanyakkan amal, boleh memperbaiki amal dan sebagainya. Kalau nak study pun, nak buka kitab, nak study pun, biar elok dalam keadaan lapar. Bukan lapar yang melampau lah, lapar yang melampau tak jadi. Maksudnya tak kenyang, tak kenyang, kan? Badan ringan, kan? Badan ringan. Cuba time puasa tu kan, pernah tak? Ada kan? Bulan puasa, kita buka makan sikit dulu kuih, lepas tu sembahyang maghrib, kan rasa ringan tu, ringan kan? Cuma kalau makan dulu makan dulu, kenyang, sembahyang maghrib, macam mana? Beza kan? Macam tu lah. Sabda Rasulullah SAW lagi, al-fikru nisful ibadah wa qillatul ta'am hiyal ibadah. Artinya berfikir itu setengah daripada ibadah, dan sedikit makan itu satu ibadah. Fikru nisful ibadah, fikir itu setengah daripada ibadah. Wa qillatul ta'am hiyal ibadah, dan menyedikitkan makan itulah itu ibadah, menyedikitkan makan. Tapi kerana Allah lah, bukannya sedikitkan makan kerana lain, kerana supaya badan nampak tough, nampak ramping, naik perhatian orang, itu tak jadilah. Ni menyedikitkan makanan untuk ibadah, maka menyedikitkan makanan tersebut adalah ibadah. Menyedikitkan makan adalah ibadah, kan? Dengan niat yang betul, supaya ringan badan, supaya badan kita mudah untuk beribadah, mudah khusyuk. Kita lebih mudah khusyuk kalau dalam keadaan lapar beribadah. Sabda Nabi SAW, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Ini yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala adalah yang lebih lama di kalangan kamu menahan lapar. Itu lebih afdal, lebih lama tahan lapar. Lapar bukan lapar melampau,
Bukan lapar yang melampau. Atwalukum ju'an, kan, wa tafakkuran, lebih lama di antara kamu yang menahan lapar dan berfikir. Tahan lapar dan berfikir. Tafakkur tentang kebesaran Allah, tafakkur mencari hikmah-hikmah di sebalik penciptaan, tafakkur dosa-dosa kita, itu tafakkur lah. Paling panjang lapar dan tafakkur. Nah, wa abghadukum ila Allah Ta'ala, dan yang lebih dibenci daripada kamu oleh Allah Ta'ala, kan, kullu akulin, tiap-tiap yang banyak makan. Allah Ta'ala benci banyak makan. Kullu akulin, banyak makan. Syarubin, banyak minum. Naumin, dan banyak tidur. Memang tarik. Dia tiga ni pasang. Banyak makan, daripada kerana banyak makan, banyak minum, dari itu dia banyak tidur, kan? Ni tak elok, makruh. Kalau membawa kepada dosa, berdosa, kan? Kalau tidak, dia makruh lah. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur, makruh. Tapi kalau bawa kepada dosa, kan, banyak makan, banyak pasal, jadi punca, dia banyak tidur dan tinggal sembahyang, dosa lah tu. Waktu tu berdosa. Betul. Ini paling Allah Ta'ala tak suka. Banyak makan, membawa kepada banyak minum, lalu dia banyak tidur. Habis. Tak ada apa soalan lah. Tak ada apa dah. Tak ada apa, kita berhenti sini dulu lah. ثم قال المصنف ما ملأ ابن آدم الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف, dan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Wabillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak, hubban man yuhibbuk, hubban man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka abaina min nufusina wa ahlina wa mima'il barik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.